Apa benda yang buat manusia syak dekat Tuhan? Bila dia hantar kita atas dunia, sayangnya Tuhan pada kita macam ni bang, bang, tiba saja kat airport kat London, luar negara, datang orang pelancong, pemandu pelancong kata ini peta untuk bagaimana nak berjalan di London, nak berjalan dalam kota raya, ini peta dia. Sombong bodoh kita kata tak apa, pakcik tahu, buang. Kejap lagi mengaba-ngaba berjalan dekat dalam bentuk demikian. Begitulah pelancong-pelancong yang ada di atas dunia. Allah dah bekalkan map, dah bekalkan peta dan panduan melalui Al-Quran. Tidak ada manusia yang akan selamat, yang akan jalan betul, andainya mereka yang menolak pada Al-Quran dan tak memahami pada Al-Quran. Faham? Faham betul-betul? Ini tak ada politik-politik, ini hukum. Politik kan, jangan pandang orang politik, kita pandang hukum. Kalau contoh Allah dia buat tu sesuai dengan manusia. Asariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kerat tangan dia. Siapa mencuri, kerat tangan. Taklah Tuhan kata siapa mencuri, sunatkan sekali lagi. Dia kata mana boleh, orang lain mencuri, aku kena potong. Kalau nisbah kata begitu, mencuri itu tangan, Allah suruh potong akan itu tangan. Manusia dia boleh pertikaikan. Dia kata, tak boleh lah, kesiankan manusia. Apa nak curi tangan, apa dia nak makan? Pakcik, makcik, pak mentua tak jadi, nasib baik aku tak jadi menantu kau. Kau dengar sini betul-betul. Orang kau tengok kat tempat aku lah, orang makcik tu motong getah tanah pinggir, naik atas tu, jauh. Dia tak jual lantun hari-hari, seminggu sekali dia kumpul dalam karung. Bila nak pergi jual kerang diikat ketat-ketat, hujan kang diikat ketat-ketat, dia terajang. Kadang-kadang dia tergelincir, dia sampai dulu lantun kemudian. Berbulan kumpul duit nak beli emas. Perempat senang je, bawa kuku kambing, pecahkan mangga, masuk ke dalam, tiba-tiba dalam keadaan dapat emas demikian. Bila dapat ditangkap, bila qadi kata jatuhkan hukuman tangan. Siapakah manusia yang pandai? Dalam kes ini dia lebih simpati pada pencuri daripada pakcik yang jadi mangsa. Oi, kau sayang kesian ke mencuri ke? Yang makcik tergolek tu kau tak kesian cari duit ngelupu-ngelupu? Alah ni. Ini hukum Tuhan. Hukum Allah, bukan hukum siapa-siapa. Ulama tak buat hukum. Tak ada orang yang atas dunia ni, hidup atas dunia, dia nak buat hukum. Siapa saja yang diberi oleh Allah akan sesuatu kelebihan, maka ataupun satu kekuasaan, kerja dia bukan mencipta hukum. Dia kena jalankan hukum yang dah dibekalkan oleh Allah sejak daripada azali lagi. Jangan buat muka seposen bab ni. Faham? Senyum-senyum sikit, jangan buat muka ketat. Itu hukum Tuhan tu. Faham ya? Jangan main-main dah. Kita sebenarnya Ustaz, masalah kerat tangan ni bukan tak boleh. Tapi kau habiskan tapi itu kan tercabut agama kau. Kau jangan habiskan tapi. Itu tapi bahaya. Jangan habiskan tapi. Sebab tu kata hatta yuhakimuka, sehingga dia melatih Muhammad itu menjadi hakim, kerana Muhammad dia tidak akan berhukum melainkan apa yang diwahyu oleh Allah. Yang mama yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ni pun nak bercakap, bukan boleh suka-suka berborak, melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada dia. Faham? Ini alam dijadikan oleh Allah. Hal keadaan nikmat kurniaan daripada Allah. Ciptaan kita merupakan kurniaan daripada Allah. Isteri yang comel loteh dululah, sekarang tak lagi. Isteri yang comel loteh hal keadaan pemberian daripada Allah. Anak yang hal keadaan bijak ataupun yang bodoh, dia merupakan amanah yang datang daripada Allah. Apa benda? Siapa yang rasa-rasa, dia rasa dalam keadaan yang ada pada diri dia bukan daripada milik Allah. Seperti mana pendakwaan yang dilakukan oleh Qarun sebelum dibenam di dalam muka bumi. Carilah siapa berani cakap. Dia sebenarnya Ustaz, sebenarnya Ustaz,
Dalam konteks, ni cakap orang dalam TV, dalam konteks apa kau? Dalam urusan macam ini Ustaz, sebenarnya kita nak kena fikir. Bang, begini bang, wa'anihkum. Bila Tuhan perintahkan jalan, tu jalan. Tuhan tanya dalam surah Baqarah, Antum a'lamu amillah, adakah kamu rasa lebih pandai daripada Allah? Sampai Tuhan punya cakap pula kau nak tapis, boleh tak boleh? Amma poceng kaya. Hoi. Ini engkau, aku cerita hukum yang kau tengok aku macam nak makan apa? Ni hukum dia jalan lah bang. Kalau tak dia kata ini hukum saya sorok sikit je bang, cakap berkias je bang. Tak ada orang yang paling kuat kena rimbat di akhirat melainkan ulama yang khianat ilmu bang. Hukum tak terang, cerita terang-terang. Faham? Kalau contoh kita ambil hukum yang gengan-gengan dah. Ankihuma ta'balakum minan nisa'i masna wa sula wa ruba'. Ayat Quran ni tau. Kau jangan betah-betah aku cakap ayat Quran. Kau diam ni. Kalau kau tak tahu kau diam. Saya buka ayat ni dalam bentuk umum. Allah kata kahwin ada 2. Kahwin 3. Kahwin 4. Tak ada dalam Quran kata kahwin 1. Kau silap. Pasal masa kau kahwin dulu kau longkatan Quran. Sebab tu kau tak jumpa ayat ni. Itu contohlah. Seandainya kamu tidak boleh berlaku adil, maka satu itu adalah yang baik. Ayat ni lah, kita bagi contoh ayat ni. Bila kita ceritakan ayat hukum dalam bentuk macam tu, tiba-tiba ada pula ustaz-ustaz pembela wanita. Poligami ini merupakan satu sunnah. Tapi permasalahan dia sekarang ini, bila kau carikan satu keburukan dalam poligami, menandakan kau ustaz tak pro dan tak hal keadaan tak pro, hal keadaan ke arah nak menjayakan sunnah tersebut. Cara kau bercakap tu tak menyokong. Faham bang? Kau nak harapkan bini kau tak cemburu. Amma Aisyah tak pernah tengok Khadijah, dia maki Khadijah berasap tuan-tuan depan Rasulullah. Isteri Rasulullah sendiri pun bab cemburu hak dia. Dia tak pernah tengok Khadijah. Tapi cara dia maki tu kokoh dengan keturunan sekali. Sampai satu hari tu dia berbisik dengan Fatimah. Kau cakap dengan apa engkau? Dia adalah orang yang paling untung kerana dia kahwinkan aku dia kahwin dengan aku anak dara. Yang lain dia kahwin semua dah second generation. Begitu dia boleh cakap pada Aisyah. Aisyah boleh bercakap pada Fatimah, so sampai pada Rasulullah. Fatimah ni logos. Nasi kita begini. Maka Rasulullah pun cakap, kau pesan pula pada Fatimah. Kau pesan pula pada Aisyah. Dia juga adalah untung. Apa dia? Dia juga Aisyah adalah juga orang yang untung kerana dia mengawini Rasulullah. Apa ayat dia? Tutup sekejap. Undang, apa engkau cakap dengan apa engkau diuntung pasal dia kahwin dengan aku anak dah. Dia kahwin dengan aku masih lagi dalam keadaan anak dara. Perkataan tu keluar. Lalu dijawab, kau jawab pula pada Aisyah. Dia kata hal keadaan, dia katakan bahawa Khadijah lagi untung kerana dia kahwin dengan bapa aku ketika bapa aku masih lagi bujang. Ayat berlawan-lawan dengan bentuk macam tu. Aisyah punya cemburu. Orang duduk anak didik Rasulullah, dia nak nikah dengan Rasulullah ni. Bila Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah ya Rasulullah, siapakah ya Jibril? Malaikat bawa turun gambar Aisyah daripada atas, tuan-tuan tunjukkan. Kau dapat gambar bini kau dalam surat khabar. Cari kenalan. Woi. Dalam Variasari cari jodoh. Yang bila mana ditanya oleh Jibril. Bila tanya pada Jibril, baca apa yang bakal dia no? Allah menunjukkan, turunkan gambar Aisyah tunjuk pada Jibril, pada Rasulullah.
Sebab itu saya kata ayat yang kita terangkan ini, bila kita bercakap, bukan orang awam saja yang hal keadaan kontra, bahkan ada ulama yang kontra dengan ayat-ayat begini. Ini jenis manusia. Bila dia yang menjadikan manusia, dia tahu perangai manusia. Bila Rasulullah duduk, kejap lagi sekarang kisah kiblat ni bertukar. Daripada Baitul Maqdis ditukar kepada Baitullah. Dia nak datang tu, dia belum datang lagi, Allah dah bagi tahu melalui Jibril, cakap dengan Nabi, sayaqulus sufaha, kejap lagi akan berkata dah orang-orang yang bodoh. Perkataan tu lah Allah menyatakan pada Rasulullah SAW, kejap lagi akan datang pada engkau orang-orang bodoh, dia akan bercakap begini-begini. Faham perkataan tu boleh? Tukar ayat dia. Kejap lagi akan datanglah kumpulan-kumpulan yang bangang, yang akan berkata kepada kau begini-gini. Kenapa tukarkan kiblat? Kenapa begini? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Kisah tukar kiblat ni tak payah hujah jauh-jauh. Allah jawab begitu. Allah tukarkan kiblat tu bukan sekadar apa-apa cerita, sekadar nak menguji kamu, man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikut arahan Nabi. Itu je pun. Bila Nabi suruh tukar-tukar, banyak kecerdaan Allah. Kalau ulama bercakap boleh, tapi kalau kata perkataan kalam Allah, hadis Nabi, no, mutlak.